Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni teropong kehidupan nak kita santai-santai lah, kita nak kongsi pasal ASB 2. Kira kan siapa yang ada ASB 2 pagi ni dah boleh check lah uh, dividen yang masuk. Tahun ni dia punya kadar dividen 4.25%. Bererti kalau siapa ada simpanan 10,000, anggarannya dalam RM425 lah. Ini anggaran ya. Sebab dia ASB ni dia ada kaedah macam mana pengiraan dividen dia. Kalau ada 100,000 tu dapatlah lebih kurang 4,250. Ini saya kira anggaran. Dia sebenarnya kadar dividen ni dia akan dikira dari bulan pertama hingga bulan terakhir lah. Kalau macam ASB 2 ni dia punya tempoh setahun tu daripada bulan 3 ke bulan 3 tahun yang seterusnya. Kalau ASB pula bulan pertama sampai bulan 12 lah. Kalau ASB 3 dia daripada bulan Mac ke akhir bulan Mac tahun yang seterusnya. Kalau kita tengok dekat mana-mana macam FB ke, ramai orang yang kata ASB 2 ni dah tak relevan lah. Sebab memang tak dinafikan dia punya kadar dividen tu agak rendah lah. 4.25% memang rendah. Tapi kalau kita pandang lebih jauh dan atas beberapa faktor, contohnya moratorium yang sebelum ni saya rasa kebanyakan yang ambil, saya rasa 4.25% tu masih berbaloi dan relevan lah. Satu lagi, kita kena pandang dari sudut yang lebih luas lah. ASB ni satu pelaburan yang selamat. Maksud saya selamat tu, contohlah kita melabur hari ni 100, kalau kita keluarkan pun nilainya itu sama. Itu selamat. Kalau kita letak pun, kalau kita masukkan duit tu 100,000 pun, bila kita nak keluarkan masih lagi jumlahnya 100,000. Dia tidak akan berkurang. Malah kalau kita sabar, tunggu sampai dividen keluar, mungkin kita biarkan dividen kita tu 5 tahun, 10 tahun, benda tu akan lebih berkembang. Jadi sebenarnya ASB 2 ni tak rugi pun. Yang penting apa matlamat kita, tujuan kita, dan kita kena confident lah dengan simpanan kita tu. Tapi benda ni sebenarnya bergantung pada individu juga. Mungkin ada orang yang, kalau kita fikir-fikir, mungkin ada masalah ekonomi, mungkin gaji dikurangkan, mungkin baru kena buang kerja ke. Kalau yang macam tu mungkin boleh refinance semula, jumpa pihak bank, berbincang semula macam mana kaedah yang terbaik. Ini saya cerita yang bagi berkenaan dengan yang buat ASB loan lah. Sebab kebanyakannya saya rasa mana-mana yang buat ASB loan ni kadang-kadang ramai yang mengeluh. Ramai yang rasa macam rugi. Tapi sebenarnya semua ni bergantung kepada diri kita lah. Macam mana daripada awal
kita target kita dan macam mana kita kawal kita punya kewangan tu. Dan apa matlamat kita? Kalau kita nak jadikan ASB 2 ni untuk untung cepat setahun dua, saya rasa dia tidak relevan lah. Sebab kita tahu macam mana dividen ASB ni rasanya tak pernah lebih daripada 10. Kecuali mungkin 20 tahun, 30 tahun dulu mungkin. Kalau sekarang dengan keadaan ekonomi memang sukar lah. Tapi masih lagi satu pelaburan yang selamat. Masih lagi satu pelaburan yang sesuai untuk kita simpan. Dia mendidik kita untuk berdisiplin. Dan yang penting kita kena tetapkan matlamat. Jangan jadikan ASB ni konon-konon kita setahun dua kita dah dapat hasilnya. Saya rasa mustahil. Dan kalau itu matlamat kita, better kita cari investment yang lain lah. Tak apa, kita hari ni kita santai-santai saja berkenaan dengan ASB 2 ni. Tapi rasanya kalau kita ada disiplin, ada tekad, ada kemampuan, saya rasa ASB salah satu pelaburan yang masih relevan, selamat dan pulangannya tu tetap. Maksudnya tak pernah lagi dalam sejarah ASB tak pernah beri, ASB 2 ni tak beri dividen. Jadi itu bermakna ASB 2 ni satu pelaburan yang selamat. Cuma macam mana, semua itu bergantung pada diri kita sendirilah. Apapun, lebih baik kita menyimpan daripada tidak menyimpan. Rasanya cukup untuk setakat ini sajalah. Mungkin nanti kita akan bincang lebih mendalam. Harap siapa yang menonton video ni dapat ambil manfaat. Boleh tekan komen, tekan subscribe dan like. Okey, Assalamualaikum.